Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutus salati sittatun ma'rifatu waqtiha kama taqaddama wastiqbalul qiblati illa fin nafilati fis safar wa satrul aurati wa taharatul hadatsaini wa taharatun najasati fis thawbi wal badani wal makan wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha. Baik. Kata musannif rahimahullah, faslun wa syurutus salati sittatun, dan syarat-syarat solat, iaitu syarat-syarat sah solat. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat solat di sini adalah syarat-syarat sah solat. Sebab tu dalam syarah sebut di antara syurut dan solat tu dia letak tengah-tengah tu sihah. Maksudnya syarat-syarat sah solat enam perkara. Baik, ingat balik apa yang anda pernah sebut sebelum ni dalam pengajian-pengajian yang lepas. Ada 4 perkara besar yang berkait dengan solat. Yang pertama rukun, yang kedua syarat, yang ketiga ab'ad, sunat-sunat ab'ad, dan yang keempat hayat, sunat-sunat hay'ah. Ini ada 4 perkara lah yang berkait dengan solat. Jadi pada syarat, rukun, syarat, ab'ad, hayat. Jadi pada syarat tu dia terbahagi kepada 2. Syarat dia terbahagi kepada 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib solat dan syarat sah solat. Syarat wajib solat maksudnya syarat-syarat yang mana kalau seseorang tu ada syarat-syarat tersebut maka dia wajib solat. Kalau tak ada salah satu dia tak wajib solat. Dan syarat-syarat wajib tu kita dah bahaskan pada pengajian yang lepas lah. Dalam pengajian yang lepas kita dah bahaskan syarat-syarat wajib solat Islam. Lepas tu akal, kemudian buluh sampai umur, lepas tu suci daripada haid dan juga nifas. Itu 4 syarat-syarat wajib solat. Dan pada fasal ni musannif rahimahullah nak sebut pula syarat-syarat sah solat, syurut sihhati solat. Baik, yang pertama dia kata ada 6 syarat-syarat sah solat, ada 6 perkara. Yang pertama ma'rifatu waqtiha kama taqaddama. Yang pertama mengetahui waktunya. Maksudnya mengetahui waktu solat. Mengetahui waktu solat maksudnya mengetahui masuknya waktu solat. Kalau mengetahui waktu solat, kita pun tahu waktu solat zuhur pukul berapa, waktu asar pukul berapa, waktu solat asar pukul berapa, isyak pukul berapa, kan? Tu kita tahu waktu. Tapi syarat nak sah solat kita tahu masuk dah waktu solat tu. Jadi dah masuk waktu solat baru kita boleh solat. Tak masuk waktu lagi kita tak boleh solat lagi. Jadi maksud ma'rifatu waqtiha kat sini masuk mengetahui masuknya waktu solat seperti mana yang telah lalu sebut dia. Jadi sebelum ni kita dah bincang dah, kan? Syarat yang pertama ni musannif dah ada sebut dah di awal bila waktu dia bicarakan tentang waktu solat, kan? Jadi wajib kita tahu waktu masuknya waktu solat ni sekiranya solat tersebut mempunyai waktu. Sekiranya solat tersebut mempunyai waktu, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Jadi solat sunat ada yang berwaktu, solat duha contohnya ada waktu, solat witir ada waktu dia juga. Jadi kita kena tahulah bila masuk waktu supaya solat yang kita lakukan tersebut sah dan solat yang kita lakukan di dalam waktu dan kita kata sah lah, diterima. Jadi tahu waktu solat ni seperti mana yang dah dibahaskan sebelum ni, sama ada kita dapat tahu masuk waktu dengan yakin, seperti kita sendiri tengok matahari dah terbenam, kita sendiri tengok
fajar dah terbit. Jadi dengan sebab tu kita dapat tahu masuknya waktu. Kita dapat dengan yakin. Atau kita dapat dengan zon. Kita dapat dengan sangkaan yang kuat masuknya waktu solat yang terhasil daripada ijtihad. Bukan zon sangka-sangka macam tu saja, tak, ni zon yang terhasil daripada ijtihad dengan tengok alamat-alamat dan sebagainya lah untuk mengetahui masuknya waktu, sehingga terhasilnya zon yang yang terhasil daripada ijtihad tadi. Jadi kalau tak boleh juga waktu tu dia kita kata apa, dia taklid lah. Baik. Ustaz. Bawa salam Sayyidina Muhammad. Baik. Kita tengok sini. Kita baca ringkas-ringkas lah, laju-laju sikit. Yang pertama, ma'rifatu waqtiha in kanat min zawatil waqt. Jadi syarat sah solat yang pertama mengetahui waktunya, maksudnya mengetahui masuk waktu solat. Sekiranya solat tersebut solat yang mempunyai waktu. Imma biyaqinin, sama ada dia tahu masuk waktu tu dengan yakin, ka'an yara syamsa taghrub, seperti dia melihat matahari terbenam, fa ya'rifu bidzalika dukhula waqtil maghrib, maka dia dapat tahu dengan sebab dia lihat tersebut masuknya waktu maghrib. Wa imma bi dhannin nasha'a an ijtihadin, sama ada dengan zon, dengan sangkaan yang terhasil daripada ijtihad. Falau shalla, jadi kalau kita buat masalah, falau shalla min ghairi dhannin, maka kalau dia solat tanpa zon yang nasyi'in an ijtihad, solat tanpa zon yang terhasil daripada ijtihad, lam tan'aqid solatuhu wa in waqa'at fil waqti, tak jadi solat dia tu walaupun hakikatnya solat tersebut dibuat di dalam waktu. Kama taqaddama ay indal kalam ala hukmi man lam ya'lam waqtas salah kal masjuni. Seperti mana yang telah lalu ketika perbicaraan tentang hukum orang yang tak tahu masuk waktu solat. Waktu di sana dia dah bincang dah kan. Dah bincang dah. Jadi tengok baliklah. Dan dia buat khulasah kat sini, wa khulasatu ma taqaddama, khulasah, kesimpulan apa yang telah lalu, annahu illam yastati' ma'rifata waqti dukhulis salah, sekiranya dia tak mampu mengetahui waktu masuk waktu solat, fayajibu alaihi an ya'khudha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin. Waktu tu wajib dia ambil khabaran, berita orang yang siqah, yang mana orang siqah tersebut dia bagi tahu masuknya waktu tu daripada yakin yang dia dapat, bukannya dengan dengan zon, tapi dengan yakin. Wa misluhu adhanu siqatin 'arifin bil mawaqit adzana fi sahwin, dan seumpamanya juga azan seorang yang siqah yang tahu tentang masuk waktu, dan dia azan pada ketika langit cerah lah. Di ketika langit cerah, bukan ketika langit ketika mendung. Fa in faqada khabara thiqati, wa nahwahu, maka jika ia tak dapat, luput akan khabar thiqah dan seumpamanya, wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhuli waqti shalah bi qira'atin aw hirfatin aw siyahi dikin mujarrab. Ijtihad tadi ana silap sebut taklid tadi. Ijtihad.
Tapi yang sekejap nak cakap kat ijtihad tu. Tapi last sekali betul. Last sekali betul taklid. Mula dia akan dapatkan dengan yakin, kan? Dia martabah yang pertama tu yakin tadilah, dan seperti yakin tu juga ikhbar siqah, perkhabaran seorang yang siqah daripada yang dia dapat daripada yakin lah. Orang tu dia dapat tahu masuk waktu, dia bagi tahu kata masuk waktu tu, dia pun tahu dengan yakin. Begitu juga azan muazin, iaitu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, zon masuk waktu dengan ijtihad. Zon masuk waktu dengan ijtihad. Sama ada ijtihad dengan wirid ke, dengan baca Quran ke, dengan pengajian ke, macam dia sebut ni. Dan yang ketiga yang tak disebut di sini, taklid lah. Itu martabat yang ketiga. Ini martabat yang ketiga tidak disebut dalam ni. Wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhuli waqti solah. Wajib dia ijtihad pada masuknya waktu solat dengan bacaan ataupun pekerjaan ataupun kokokan ayam yang mujarab, yang terlatih. Yang mana ayam ni hanya berkokok pada pada ketika masuk waktu. Dia terlatih ataupun kita kata mujarab yang memang dah berlaku tu banyak kali lah. Pengalaman dia dah berlaku tu banyak kali. Maknanya ayam tu berkokok pada waktu solat. Tengok baliklah. Itu secara ringkas. Baik, syarat yang kedua wastiqbalul kiblah. Syarat yang kedua menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat. Baik, menghadap kiblat ni menghadap ain kiblah ke ataupun menghadap arah kiblat. Okey, di sisi mazhab Syafi'i menghadap ain kiblat, diri kiblat tu. Sebab tu syarah dia selitkan di antara istiqbal dan kiblah tu, tengah-tengah tu dia bubuh ain. Wastiqbalul kiblah yakni wastiqbalu ainil kiblah. Menghadap ain kiblah. Apa yang dimaksud dengan kiblah kat sini? Ai al-Kaabah. Maksudnya menghadap diri Kaabah tu. Bukan arah Kaabah, tapi diri Kaabah. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi antara dalil yang diambil wajib menghadap ke kiblat, antaranya ayat ni lah. Allah Ta'ala perintah, amar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala suruh palingkan wajah kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Jadi menghadap kiblat ni selain daripada solat tak wajib. Tapi dalam solat wajib. Sebab ada suruhan, ada amar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga hadis yang lain, antaranya hadis yang disebut hadis al-musi salatahu. Hadis seorang lelaki ni, seorang sahabat ni, nama dia Khalad ke nama dia? Khalad bin Rafi' ke? Anda tak ingat nama dia? Dia datang masuk dalam masjid, dia solat. Lepas tu dia solat. Lepas tu dia bagi salam kat Nabi. Nabi jawab salam, Nabi suruh dia pergi patah balik, pergi sembahyang lain. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata hang tak sembahyang lagi, pergi sembahyang lain, hang tak sembahyang lagi. Lepas tu dia pun sembahyang. Mai kali kedua pula bagi salam kat Nabi, Nabi jawab salam, Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata benda yang sama, irji', Nabi cakap benda tu lah, suruh patah balik mai yang lain. Dia pun pergi sembahyang lain. Lepas tu dia mai kat Nabi bagi salam balik, Nabi kata Nabi jawab salam dan Nabi cakap benda yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali lah. Last sekali dia kata
Dia kata la uhsinu ghaira hadza. Dia dah tak tahu dah, hak tu je yang dia tahu. Selain daripada tu dia tak tahu dah. Apa yang dia buat hak tu lah dia tahu. Tadi dia tak tanya. Dah 3 kali barulah dia habaq kata dia tak tahu dah, hak tu je yang dia tahu. Nabi lepas tu Nabi ajak dia kan, idza qumta ila solah fa asbighil wudu wastaqbilil qiblah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu apa ni nak mendirikan solat, bangkit berdiri untuk solat, maka sempurnakan wuduk, lepas tu menghadap ke kiblat. Pun dalam tu pun amar juga apa ni Nabi kata istaqbilil kiblah. Lepas tu antara lain hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan Rasulullah SAW solat dalam keadaan menghadap ke kiblat. Baik. Jadi makna perkataan ni anna min syuruti sihhati solah an yastaqbilal musalli ainal ka'bah yaqinan. Maksudnya daripada syarat-syarat sah solat, orang yang solat itu menghadap kepada ain Kaabah secara yakin. Secara yakin. Bimuayanatin, secara yakin, bimuayanah dengan yakin tu dengan melihat, kita melihat ada kat depan kita. Ataupun dengan kita sentuh. Dengan melihat ada depan kita ataupun kita sentuh. Yakinlah ada kat depan kita, kita tengok orang baca indra, ataupun dengan kita rasa. Yang ni pada hak orang yang fi haqqi man laha ila bainahu wa bainal Ka'bah. Pada hak orang yang tidak ada pada masalah orang yang tidak ada apa-apa halangan lah, penghadang di antara dia dan juga Kaabah. Jadi dia bolehlah tengok Kaabah ataupun dia boleh sentuh Kaabah kan. Kita semayang kat bawah pancuran emas contohnya. Tu dah memang secara yakin dah dekat depan kita ataupun kita sentuh dia. Tapi kalau orang yang di antara dia dan juga Kaabah ada halangan, macam kita sekarang ni lah. Jadi kita menghadap sekarang ni bukan secara yakin tapi secara zon. Jadi menghadap kepada ain Kaabah itu wa imma secara yakin wa imma secara zon. Betul dia kata kat sini au zannan, atau secara zon fi haqqi man bainahu wa bainaha hailun. Ini pada masalah orang yang ada di antara dia dan juga Kaabah itu ada hail, ada penghalang lah. Okay, boleh faham ah? Baik, Hijir Ismail tu daripada sebahagian daripada Kaabah ke ataupun bukan sebahagian daripada Kaabah? Hadut tahu macam mana? Boleh tak kita semayang kita menghadap kepada Hijir? Kita duduk belah tepi ni, nak belah pintu tu kan, kita menghadap dia. Kita tak menghadap apa ni hak petak hitam tu, Kaabah tu, kita menghadap ke daripada arah tepi, kita menghadap betul-betul ke arah apa ni Hijir tu. Boleh tak? Ni daripada arah tepi ni, daripada arah tepi, bukan daripada kita masuk belah arah tepi ni dari sebelah pintu. Sebelah pintu kan dia ada 2 pintu kan, tapi cuma satu pintu ditutup. Bukan daripada tengah-tengah tu. Kalau tengah-tengah tu memang dia akan terus menghadap ke Kaabah juga. Ini daripada tepi. Yang mana kalau dia menghadap terus ke Hijir, dia maknanya dia tak menghadap ke petak hitam tu. Jadi boleh ke tidak? Kalau kita mengaji dalam apa ni Rasulullah Sayyidina Muhammad bab haji, boleh tak kita tawaf dalam tu? Tak boleh kan? Kalau lah kata dah dua-dua pintu Hijir, pintu kecil tu terbuka, kita masuk dalam tu, tak boleh kan? Sebab itu daripada Kaabah kita mengaji kan, sebab Hijir tu juga
dari sebahagian daripada Kaabah. Jadi tak boleh. Jadi nak tawaf mestilah kena luar daripada situ. Tapi walaupun kita cakap dia daripada Kaabah, tapi kawasan tu dia sebahagian daripada Kaabah bukan secara yakin, tapi secara zon. Kalau kita hanya menghadap ke Hijr Ismail tu saja, tak memada. Tidak memada. Sebab dia bukannya sebahagian daripada Kaabah secara yakin. Berbeza dengan Kaabah sebelah dia tu lah, kan, petak hitam tu, tu memang daripada Kaabah secara yakin. Baik. Kemudian dia kata illa, kecuali, yang ni nak istisna pada masalah menghadap kiblat. Maksudnya apa yang nak disebut di depan ni boleh untuk tidak menghadap kiblat. Solat yang disebutkan di depan ni selepas illa ni, solat yang boleh untuk kita tidak menghadap ke kiblat. Solat apa tu? Okey. Kemudian dia kata illa fin nafilati fis safar. Kecuali pada solat sunat. Solat sunat pada ketika safar. Itu yang pertama. Dan yang kedua fi syiddatil khauf, tapi dia tak sebutlah dalam ni. Ada dua masalah, kan? Lepas tu dalam syarah tu pun dia sebut illa fi mas'alatain la yushtaratu fihi istiqbalul kiblah, kecuali pada dua masalah yang tidak disyaratkan pada kedua-dua masalah tersebut menghadap ke kiblat. Jadi masalah yang pertama iaitu pada solat sunat yang dilakukan di dalam safar. Pada solat sunat yang dilakukan di dalam safar. Jadi bila kita kata pada solat sunat, maka terkeluarlah solat-solat selain solat sunat. Sama ada solat tu solat minta maaf. Terkeluarlah solat-solat selain daripada solat sunat. Sama ada fardu tu, maknanya selain daripada solat sunat tu solat fardu lah, kan, solat fardu. Dan solat fardu tu pula sama ada fardu daripada asal ataupun fardu disebabkan nazar. Begitu juga solat, termasuk juga solat jenazah sebab dia fardu kifayah, kan. Dan kata musannif fi safar, ini pada ketika safar. Ustaz, baik, kata musannif pada ketika safar. Jadi kita dapat faham dari situ, solat sunat yang dilakukan pada ketika hadar wajib kita hadap ke kiblat. Solat sunat yang kita solat pada ketika hadar, maksudnya bukan pada ketika safar, wajib kita hadapkan ke kiblat. Kemudian safar kat sini, safar qasir ke safar tawil? Safar yang pendek ke ataupun safar yang panjang? Safar yang pendek kurang ada 2 marhalah, safar panjang 2 marhalah dan lebih. Jadi nak solat sunat dalam safar dalam keadaan tidak menghadap kiblat ni, safar yang mana? Safar yang mana? Safar, adakah disyaratkan safar tawil? Tak. Jawabnya tidak disyaratkan safar tawil. Bahkan safar safar qasir pun boleh juga untuk dia tidak menghadap ke kiblat. Dia kata fi nafilati fi safar, iaitu pada solat sunat yang dilakukan pada ketika safar, ai allati tuf'alu fi safar. Solat sunat yang dilakukan pada ketika safar. Wa in fatat fil hadar, walaupun solat sunat tersebut luput pada ketika hadar. Maksudnya dia ada solat sunat ketika dia bermukim, ketika dia tak musafir,
Dia ada solat sunat yang ditinggalkan, solat sunat yang berwaktu dan ditinggalkan. Dia ada tinggal solat sunat duha. Jadi solat sunat yang berwaktu apabila luput, sunat untuk qada balik. Jadi dia nak qada balik solat sunat yang luput tersebut ketika safar. Boleh juga dia nak solat dalam keadaan tidak menghadap ke tidak menghadap ke kiblat. Jadi sama ada solat sunat yang memang dilakukan pada ketika safar ataupun solat sunat yang ditinggalkan pada ketika hadar dan nak diqada pada ketika safar. Jadi boleh juga sembahyang dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan dalam keadaan tak menghadap kiblat. Walaupun solat sunat tu yang ditinggalkan ketika hadar. Jadi tak perlulah dia nak ganti balik tu, dia nak turun daripada kenderaan dia ke, ataupun dia nak kena berhenti dulu ke, memang nak kena menghadap kiblat sembahyang macam biasa. Tak. Tak perlu pun macam tu. Dia boleh buat macam orang macam orang safar lah. Memang dia safar pun maksudnya dia boleh buat dalam keadaan berjalan ataupun naik kenderaan dan tidak menghadap ke kiblat. Wadzalika li hadisi Jabir radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa idza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Jadi dalil dia hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di atas kenderaan dia. Solat di atas kenderaan dia haitsu tawajjahat bihi. Rasulullah solat di atas kenderaan dia, maksud dia sini unta dia lah, kan? Tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya haitsuma tawajjahat bihi, maksudnya pada arah pada arah tempat kosok dia. Pada arah tempat kosok. Tawajjahat, dhamir hiya tu kembali kepada rahilah. Sekira-kira berhadap ia unta tu, tunggangan itu dengannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia fi jihati maqsadihi. Maksudnya semayang atas Rasulullah SAW semayang di atas kenderaan dia. Apa nak terjemah bahasa Melayu yang mudah faham sikit? Maksudnya Rasulullah SAW solat dalam keadaan dia punya kenderaan dia tu menghadap ke arah tempat yang dia tuju. Dan itulah kiblat dia, bukannya menghadap kepada kiblat yang sebenar. Jadi kat sini kita dapat wasana selamat, kita dapat hukum boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. Boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. Arah tuju itulah kiblat dia. Arah tuju itulah jadi kiblat. Lepas tu kenapa kita khususkan kepada solat sunat je? Sebab hadis Jabir ni lah dia sebut di belakang ni, fa iza aradal faridah, apabila Rasulullah kehendak solat fardu, nazala, Rasulullah akan turun daripada tunggangan dia, fastaqbalal kiblah. Lalu Rasulullah SAW menghadap ke kiblat. Jadi solat fardu kena tak boleh lah. Tak boleh tak menghadap ke kiblat, mesti menghadap ke kiblat. Adapun solat sunat ketika safar, di situ ada keringanan untuk seseorang tu tidak menghadap ke kiblat. Wa kharaja bin nafilati al faridatu walau nazran aw janazatan fala budda fiha min istiqbalil kiblah. Dan keluar dengan kata nafilah itu solat fardu walaupun nazar ataupun solat janazah, maka tidak pada solat-solat tersebut daripada menghadap ke kiblat. Wa yushtaratu fi safar huna jami'u syurutil qasril atiyah. Dan disyaratkan pada safar di sini, safar pada masalah ni kita bincangkan ni, semua syarat-syarat qasar,
semua syarat-syarat qasar yang akan datang, kan? Jadi antara syarat qasarnya, safar itu mestilah safar yang mubah. Safar tu safar yang mubah, bukan safar yang muharram, kan? Jadi kat mana syarat disyarat kat sana, disyaratkan di sini, kecuali masalah apa ni, masalah dua marhalah. Kat sini tak syarat dua marhalah. Betul, dia kata illa tulas safar. Jadi disyaratkan pada safar di sini semua syarat-syarat qasar yang akan datang sebut nanti pada bab qasar, kecuali panjang safar. Fala yushtaratu fihi. Maka tidak disyaratkan panjang safar tu pada masalah safar di sini. Fayajuzu tarku istiqbalil qiblah fi nafilatis safaril qasir. Maka harus meninggalkan menghadap kiblat pada solat sunat yang dilakukan pada safar yang qasir, dengan syaratlah bisyarti an yakhruja ila mahallin la yasma'u minhu nida al-jumu'ah, ataupun boleh juga baca bisyarti an yakhruja ila mahallin la yusma'u minhu nida'ul jumu'ah. Kok lah, boleh. Dengan syarat dia keluar kepada tempat yang dia tak dengar daripada tempat tersebut nida. Kita kata azan Jumaat. Azan hari Jumaat tu dia tak dengar. Dia kena dia kena keluar lah. Kan macam kita pun, bila kita nak musafir, kita tak boleh nak qasar jamak lala tu. Kita kena keluar daripada daerah kita. Kan? Ataupun kalau tempat yang ada sur, ada pagar negeri dia kena keluar daripada pagar negeri tu. Jadi sini dia kena keluar kepada tempat yang dia tak dengar daripada tempat tersebut azan Jumaat. Okey. Kemudian kata dia lagi, wa yajuzu tanaful fi safar fi halati ruku' wal masyi. Harus kita kata harus solat sunat pada ketika safar dalam keadaan menunggang ataupun berjalan. Dan kedua-duanya ada hukum lah. Kan, sembahyang naik kenderaan, sembahyang berjalan. Okay. Dua-dua keadaan tu boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. Dua-dua keadaan tu boleh tidak menghadap ke kiblat. Tapi ada perincian dia, ada detail dia yang perlu kita tahu. Sebab ada situasi-situasi yang kita perlu hadap ke kiblat. Ada situasi-situasi yang kita perlu hadap ke kiblat. Jadi kita akan tengoklah satu per satu. Okey. Kita mulakan dengan orang yang menunggang dululah, orang yang naik kenderaan. Jadi orang yang naik kenderaan ni dia ada dua keadaan lah. Dia ada dua keadaan. Sama ada dia naik kenderaan, yang mana kita kata walaupun dia naik kenderaan tapi mudah untuk dia menghadap ke kiblat dan mudah untuk dia buat rukun-rukun. Contohnya orang yang naik kapal terbang, ataupun kita kata naik safinah, naik kapal laut, kan? Ataupun kalau dulu naik unta tu ada kat belakang tu macam ada pondok tu kan, haudaj tu, panggil haudaj. Jadi bila kita duduk kat tempat-tempat macam tu kan, jadi mudah untuk kita menghadap ke kiblat. Mudah untuk kita hadap ke kiblat. Kita duk naik safinah kan, kita naik safinah, jadi mudah boleh kita hadap ke kiblat. Naik kapal terbang, katalah boleh. Jadi tak ada masalah, kita kena menghadap ke kiblat lah kalau mudah. Ni cerita kalau mudah. Jadi kalaulah kita naik kenderaan, kita naik kenderaan dan mudah untuk kita menghadap ke kiblat dan menyempurnakan rukun-rukun yang lain, maka wajib untuk kita menghadap ke kiblat dan sempurnakan rukun sujud dan semua rukun-rukun yang lain lah, yang kita mampu buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita naik kenderaan
dan susah untuk kita menghadap ke kiblat. Contohnya kita bawa motor ataupun kita bawa kereta, kita sendiri yang bawa, ataupun kita jadi penumpang kereta lah, kereta ke motor ke. Jadi kiblat kat belakang, jadi susahlah kita nak menghadap tu. Okey, jadi kalaulah susah untuk kita menghadap ke kiblat, maka waktu tu wajib dia hadap ke kiblat ketika takbiratul ihram sahaja, jika mudah, jika boleh. Jika boleh. Kalau tak boleh, hatta takbiratul ihram dia tak perlu. Yang tu yang anda ingat lah. Nanti kalau ada kesilapan kat situ, anda akan ni balik. Baik, itu masalah menunggang, naik kenderaan. Ada dua keadaan. Sama ada kenderaan dia naik kenderaan yang mana mudah untuk dia menghadap ke kiblat dan sempurnakan rukun-rukun, ataupun tidak, sebaliknya. Jadi kalau dia boleh mudah untuk dia menghadap ke kiblat dan juga sempurnakan rukun-rukun, maka wajib dia menghadap kiblat dan sempurnakan rukun-rukun itulah. Kalau tidak, kalau dia susah, maka tak perlu pun. Okey, kalau masalah berjalan pula, masalah berjalan nanti dia sebut, itu kita baca kat dalam. Masalah berjalan, dia wajib menghadap ke kiblat pada 4 tempat, dan tempat yang lain tu dia boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. 4 tempat wajib hadap kiblat, 4 tempat tak wajib hadap ke kiblat. Okey. Kata syarah rahimahullah, hafizahullah, wa bayanu ahkamihima ma yali. Dan penerangan hukum bagi kedua-dua hal ni, menunggang dan berjalan ni, apa yang berikut. In kana rakiban, sekiranya dia orang yang menunggang, fa imma an yakuna rakiban ala syai'in yashulu fihi al-istiqbal wa ismamu ruku' was sujud. Jadi kalau dia menunggang, sama ada dia itu menunggang naik kenderaan, dia naik atas satu kenderaan yang senang pada kenderaan tersebut untuk dia menghadap ke kiblat dan sempurnakan rukuk dan sujud. Dan juga rukun-rukun yang lain lah. Ka'an yakuna fi marqadin, seperti adalah ia tu pada marqad. Marqad ni nak cakap macam mana? Tempat mahallur rukud, tempat tidur. Dia bagi contoh ke haudaj. Haudaj tu yang duduk kat belakang kalau ada pernah tengok gambar unta tu kan, kat belakang tu ada macam rumah tu, pondok kecil tu kan. Biasanya orang perempuan lah duduk dalam tu. Jadi katalah dia duduk dalam tu, boleh untuk dia menghadap ke kiblat, mudah untuk dia hadap ke kiblat ataupun sempurnakan rukuk, sujud dan rukun-rukun yang lain. Jadi dia kena buatlah, wajib. Au fi safinatin, ataupun dia di dalam dia naik safinah, dia berada di dalam safinah, kapal laut. Fayajibu an yastaqbilal qiblata, wajib dia menghadap ke kiblat. Wa an yutimma, dan wajib juga dia menyempurnakan rukuknya, wa sujudahu, dan sujudnya, wa sairal arkan allati yaqdiru alaiha, dan semua rukun-rukun, baki-baki rukun yang dia mampu atas melakukan rukun-rukun tersebut. Satu. Yang kedua, wa imma an yakuna rakiban ala syai'in la yashulu fihi istiqbalul qiblah. Sama ada dia naik atas satu kenderaan, sesuatu, yakni kenderaan yang susah padanya menghadap kiblat. Fayajibu alaihi an yastaqbilal qiblata fi ihramihi faqad in sahula alaihi. Maka wajib ke atasnya menghadap kiblat pada ihramnya sahaja. Itu pun bersyarat in sahula alaihi, jika mudah. Jika tak mudah, mafhum dia. Jika tak mudah juga tak wajib, walaupun pada ketika ihram. Lepas tu kiblat dia pada baki solat dia dekat mana? Arah tuju dia.
Wa qiblatuhu, dan kiblatnya, fi baki solati, pada baki solatnya. Apa ni? Wajhatu maqsadihi, arah tujuannya. Dia nak pergi ke mana? Kiblat ke kiri. Dia punya jalan nak pergi ke tempat tuju dia straight. Jadi dia, kalau lah kata dia mudah, kalau dulu kayak apa ni, dia naik unta kan, dia boleh pusingkan dia punya unta tu ke arah apa ni, kiri, jalan luah padang pasir contohnya. Dia angkat takbir, lepas tu dia pusingkan balik ke kanan. Kalau sekarang ni susah lah kita kalau naik motor, asal nak sembahyang sunat lah kan, naik kereta ke, boleh ke kita nak konorkan kereta tu ke kiri kan? Kalau tak kira lah sama ada satu line ke dua line ke kan, jadi tak boleh. Jadi waktu tu sukar untuk kita menghadap ke kiblat. Jadi waktu tu boleh tidak menghadap ke kiblat sekalipun. Dia angkat takbir dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat, dan kita solat, kita punya kiblat kita, arah tuju kita tu. Itu kita rukuk, kita tunduklah sikit. Tersujud, kita tunduk lebih sikit. Lagi dia sebut dalam ni, wa qiblatu fi baqi salati wijhatu maqsadihi wa yumi'ur raqibu hina idzin wujuban bi ruku'i wa sujudihi. Dan waktu tu kita kata dia tunduklah, dia isyarat orang yang naik kenderaan tu apa ni, dia kita kata buat isyarat wajib, bukan kata sunat apa, wajib, syarat dengan rukuk dan sujud dia tu. Wa yajibu an yakuna sujudu akhfadha in amkanahu, dan wajib sujud dia tu lebih rendah daripada rukuk jika mampu. Jadi dia tunduk sikit, buat isyarat untuk rukuk, lepas tu isyarat untuk sujud. Dia tak perlu pun, kalau naik kereta tak perlu pun dia letak dahi dia dekat apa ni, dekat steering tu ke, tak. Kau dia tunduk sikit buat isyarat pada rukuk, ada isyarat kepada sujud. Wa in kana al-musafir, habis itu berkaitan dengan menunggang lah, salah solat dalam keadaan dia menunggang kenderaan. Kiralah dia bawa ke ataupun dia penumpang ke, yang penting dia menaiki kenderaan. Kalau dia berjalan kaki pula, wa in kana al-musafiru masyian, jika orang yang bermusafir itu masyian, yang berjalan, istaqbalal qiblah, dia menghadap ke kiblat pada fil ihram, pada takbiratul ihram, war ruku' was sujud wal julus baina sajdatain. 4 tempat ni wajib dia hadap kiblat. Ketika ihram, ketika rukuk, ketika sujud, dan ketika duduk antara dua sujud. Jadi dia nak tengah jalan ni, dia musafir tu jalan kaki, orang dulu kan. Lepas tu dia pun nak mayang sunat, wirid dia semayang. Jadi dia pun hadap ke kiblat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas tu dia pusing balik ke arah tujuan dia. Dia teruskan semayang. Teruskan semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi dia bacalah, katalah dia hafal Quran. Sambil jalan dia habis berapa juzuk dah. Lepas tu dia nak rukuk, dia hadap semula ke kiblat. Lepas tu dia i'tidal tu dia boleh sambung jalan. Katalah dia i'tidal, dia nak baca bacaan yang panjang. Maksudnya dia nak baca bukan macam kita duk baca ni, dia nak baca zikir-zikir lain lagi yang disunatkan baca ketika i'tidal. Jadi ketika rukuk dia bangun, sami Allahu liman hamidah, dia teruskan jalan. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, an mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lepas tu zikir-zikir lain lah. Lepas tu berapa langkah dah dapat tu. Lepas tu nak sujud. Waktu tu barulah dia hadap ke kiblat semula, dia sujud. Lepas tu duduk antara dua sujud dan hadap kiblat juga. Sujud lagi sekali dalam keadaan menghadap kiblat. Lepas tu tasyahud. Waktu tasyahud tu dia boleh jalan. Waktu tasyahud dia boleh jalan. Jadi waktu berdiri dia boleh berjalan. Waktu i'tidal dia boleh jalan. Waktu tasyahud pun dia boleh berjalan. Lepas tu waktu bagi salam
dia boleh berjalan 4 tempat tu. Jadi kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, waktu tasyahud tu dia boleh berjalan. Jadi wala yamshi illa fi qiyami, dan dia tidak berjalan kecuali pada berdirinya. Wa minhu, dan daripada qiyam tu juga al-i'tidal. I'tidal. Wa tashahhudihi, dan juga pada tasyahudnya, wa salamihi, dan pada salamnya. Jadi 4 tempat wajib dia hadap kiblat, 4 tempat tak wajib hadap ke kiblat. Kiblat dia adalah arah tuju dia. Jadi kita ambil tahulah, walaupun orang kata apa, jarang orang kita buat. Setakat tu tak ada lah, setakat dalam pengetahuan, jadi boleh jadi ada orang buat kan. Tapi kita nak buat, begitulah hukum ahkam dia. Dia orang dulu apa ni, ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu, kadang kita dapat tengok dia tak tinggal bacaan Al-Quran, hatta dalam dia punya safar dia. Jadi boleh jadi juga dia baca Al-Quran itu dalam solat dia, kan. Jadi dalam solat naik kenderaan sambil baca Quran. Mana dia tengah berjalan ke, dia naik kenderaan ke. Allah Ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu sampai situ. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada tersilap ke apa ke, minta tolong perbetulkanlah. Wallahu a'lam.